Kisah ini bermula pada 16 Mei 2008 apabila Ursula mengunjungi kembarannya Sabina di Cork, Ireland. Atas sebab yang tidak jelas, mereka tiba-tiba meninggalkan rumah Sabina menuju ke Liverpool, England. Setibanya di Liverpool, mereka pergi ke balai polis untuk melaporkan kebimbangan tentang keselamatan anak-anak Sabina, dipercayai selepas bertengkar dengan pasangan Sabina malam sebelumnya. Sikap pelik mereka mula diperhatikan dan lebih mencurigakan apabila mereka berdua turun dari sebuah bas ekspres di Kiel Service tanpa sebab yang jelas. Di Kiel Services, tingkah laku mereka semakin pelik apabila mereka berjalan di sepanjang lebuh raya M6, mengganggu aliran lalu lintas, sehinggalah mereka berdua melompat ke arah kereta yang sedang bergerak. Ursula dilanggar oleh sebuah lori besar, manakala Sabina dilanggar sebuah kereta lain. Menghairankan, kedua-duanya masih hidup, tetapi Ursula mengalami kecederaan parah pada kakinya. Walaupun cedera, kedua-duanya terus menunjukkan tingkah laku agresif dan bercelaru. Sabina kemudiannya dibebaskan tanpa pemeriksaan psikiatri penuh, hanya dikenakan hukuman sehari penjara yang sudah dijalani. Selepas dibebaskan, dia mula merayau di jalanan Stoke-on-Trent sambil mencari kakaknya. Dia kemudian bertemu dengan seorang lelaki bernama Glenn Holinshed yang membawa Sabina ke rumahnya kerana bersimpati. Keesokan harinya, Sabina tiba-tiba menyerang Glenn, menikamnya 5 kali hingga menyebabkan kematiannya. Glenn sempat memberitahu jirannya sebelum meninggal, "Jaga anjing saya." Sabina kemudian melarikan diri dengan membawa tukul, sambil memukul kepalanya sendiri. Seorang pemandu cuba menghentikan Sabina, namun dia dipukul dengan batu bata oleh Sabina sebelum Sabina terjun dari sebuah jambatan setinggi 40 kaki. Sabina ditangkap selepas kecederaan parah akibat jatuh dari jambatan dan kemudian didakwa membunuh. Ursula pula, selepas dirawat, kembali ke Sweden. Ketika dibicarakan, Sabina mengaku bersalah kerana membunuh Glenn dengan tanggungjawab terkurang, diminished responsibility. Dikatakan mengalami gangguan mental yang jarang berlaku di mana dia mendengar suara tanpa dapat memahami apa yang dikatakan. Hakim memutuskan bahawa Sabina tidak sepenuhnya bertanggungjawab atas perbuatannya kerana dipercayai terpengaruh oleh kondisi mental bersifat folia ADHD, di mana keadaannya dipengaruhi oleh kehadiran atau pengaruh kembarnya, Ursula.